Hmm. Kak Syeda nak tunggu sekejap ke nak mula terus? Kak Syeda? Ya Liza, sekejap. Kita bagi jadi co-host dulu Ustaz dengan saya. Kejap ya. Okay. Kita tak bawa kat Facebook semalam. Tu dah pensan tadi. Sihat. Saya share dah tu yang Kak Syeda live ni, saya dah share dah. Sekarang ni dekat FB tu ke? Kat FB Kak Syeda tu dah ada live kan. Saya share lah untuk saya punya. Ya, so berapa orang dah, tak apa dah, kita mulakan lah ya. Boleh Kak Syeda. Ya, buka majlis dulu lah. Silakan. Saya share dengan kawan-kawan ni ada Ustaz Khairi. Oh. Alhamdulillah. Ustaz share Ustaz, ramai sikit jemaah kita yang join kan. Kak Izzah buka majlis dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana yassir wa la tu'assir, Rabbana tammim bil khair, Rabbi zidni ilman. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita masuk muka surat ke-12 kan Ustaz? Tajuk Allah penetap harga. Ya. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Hadirin hadirat dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah hari ini kita dah masuk ke fasa akhir Ramadan lah, dan moga-moga sebahagian daripada apa yang kita buat sekarang majlis ilmu, termasuk daripada usaha untuk menghidupkan 10 akhir Ramadan yang biasanya kita fokus pada malam. Fokus pada malam tu sepatutnya siang mengumpul tenaga. Tapi kita tak teringat bahawa siangnya pun juga fadilat Ramadan itu tetap ada. Sebab siang pun Ramadan juga, dia bukan malam saja. Jadi di sana semogalah apa yang kita buat majlis ilmu ini termasuk daripada menghidupkan 10 hari terakhir Ramadan selain daripada malam Ramadan ini. Baik. Pada minggu sudah kita bincang topik yang pertama berkaitan dengan kefahaman ataupun salah faham hadis-hadis yang berkaitan dengan firqah, pembahagian aliran pemikiran 73, aliran firqah berdasarkan hadis-hadis yang dikemukakan, dan hadis-hadis tersebut ada sandarannya, ada sumbernya, namun telah dikritik oleh ramai ulama. Ya, majoritinya mengatakan ia tidak mencapai tahap sahih, namun adalah riwayat yang paling kuat. Dan macam Syekh Al-Albani dia terima hadis tersebut. Syekh Al-Albani telah mendhaifkan, tapi ada yang mensahihkan macam Syekh Dr. Yusuf Qardawi dan seumpamanya. Maksudnya ada berlaku beberapa pertembungan lah dari sudut status riwayat tersebut. Panjang lebar kita bincang pada minggu sudah. Jadi pada minggu ini satu lagi dakwaan. Kalau siapa ingat dulu beberapa tahun dulu ya,
lebih 5 tahun dulu lah, masa PRU yang sebelum ini. Bila berlakunya GST tak silap saya masa tu, maka berlaku kenaikan harga secara mendadak pada barangan harian. Barangan harian, sehingga ada respon daripada setengah ilmuwan tempatan kita yang pro kerajaan ataupun yang anti kerajaan pada masa itu, ya. Jadi ada yang menyebutkan bahawa membacakan hadis ini, ada seorang lah saya sebut nama, saya ingat lagi data Dr. Fathul Bari masa itu, ya. Bila orang tanya dia tentang kenaikan harga apa semua begini, tiba-tiba dia baca hadis yang akan kita bincangkan dalam teks kita ini, iaitu hadis itu secara literalnya bermaksud apa dia? Allah yang menetapkan harga. Jadi kita tak boleh buat apa-apa. Jadi naik turun harga itu sebab Allah yang dah tetapkan. Jadi siapa kita, soalan begitulah, siapa kita untuk tidak terima ketetapan tersebut? Macam begitulah. Adakah benar sikap ataupun kefahaman tersebut? Pertamanya kita kena tahu hadis tersebut ada ke tidak. Bila disemak-semak, ternyata ada. Jadi yang kedua, setelah ada, apa status hadis tersebut? Adakah ia sahih, yakni hadis makbul, yakni sahih ataupun hasan, ataupun hadis dalam kategori mardud ataupun dhaif, ataupun dhaif ringan ataupun dhaif jiddan, ataupun terlalu teruk sampai tahap maudhu'. Itu yang kedua. Yang ketiganya, fiqh hadis, iaitu kefahaman terhadap hadis itu. Kalau hadis itu hadis sahih, hadis makbul, apakah kefahaman sebenar, konteksnya, latar belakang lahirnya hadis itu, apa situasi di Madinah ketika itu ataupun di Mekah, maka itu perlu diambil kira. Jadi dalam perbahasan Dr. Umar ini, dia ada sebut hal-hal tersebut, ya. Dia ada ulas, dan insya-Allah kalau kata kita sempat, kita akan pergi kepada topik yang seterusnya yang berkaitan dengan Bani Tamim. Menarik juga tu. Ta tu apa? Tanah. Mim apa? Melayu. Keren. Mana datang dia punya apa nama? Cara faham gitu, ya. Jadi insya-Allah kita akan, kalau sempat kita pergi situlah. Kalau tak sempat, kita mungkin akan masuk sikit saja insya-Allah. Ini minggu terakhir ke sebelum kita cuti? Minggu terakhir, ya. Okey, baik. Baik, tengok pada muka surat 12. Ini buku yang kami guna. Ustaz Khairi tu, Ustaz KJ, kami main KJ. Beliau ni lulusan Jordan, student PhD UKM sekali dengan saya, tapi dia senior lagi lah. Dia orang kuat menteri-menteri ni. Apa ada bajet depan ni dapat boleh lah daripada dia ni. Dululah, sekarang dia cikgu di sekolah dan juga sedang buat PhD dengan kami. Satu batch lah dengan saya, tapi dia senior lah. Dia lulusan Jordan, Master UKM dan sekarang PhD UKM. Baik, Allah penetap harga. Jadi soalan yang ditanya adalah, adakah hadis yang menyatakan, maksudnya apakah adakah wujud hadis yang mengatakan bahawa kenaikan harga barang ialah ketentuan Allah Azza wa Jalla. Secara umumnya semua benda ketetapan Allah. Semua benda lah. Dan itulah yang menjadi perbahasan dalam ilmu kalam, kasab ataupun tentang takdir, mubram, muallaq dan pelbagai lagi. Cukup kompleks di situ, sangat filosofikal. Tapi secara umumnya kita mengambil kefahaman yang umum lah, kefahaman umum. Baik, memang ada hadis jawapan guru kami hafizahullah taala, Dr. Umar Muhammad Nur hafizahullah taala, wa nafa'ana Allah bihi wa ulumihi ya rabbal alamin. Memang ada hadis yang mengandungi makna sebegitu. Nampak tak? Rupa-rupanya memang ada hadis yang secara zahirnya maknanya begitu. Ada. Hadis tersebut diriwayatkan menerusi beberapa jalur. Bila sebut jalur ni, faham kita apa dia? Sanad lah. Kena faham lah tu. The chain of narrator. Bila sebut kata jalur, jalan, ataupun aliran, ataupun pelbagai lagi istilah, maksudnya, ataupun bahasa Arab dia panggil turuk, tarik ataupun turuk, jalan. Tarik. Dia tak panggil istilah sabil. Dia ada dua. Sabil dengan tarik tu macam sama secara zahir. Kalau terjemah bahasa Melayu, jalan dua-dua. Tapi tarik dengan sabil dia lain istilah. Fi sabilillah. Dia disebut fi tariqillah. At-tariq ila Allah. Pernah orang guna. At-tariq ila Allah, jalan. Jalan raya tu tarik lah. Baik. Seterusnya katanya ada beberapa jalur hingga Anas bin Malik. Yakni jalur-jalur tadi banyak, tapi yang paling tinggi bawah Rasulullah adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Siapa Anas bin Malik? Pembantu Rasulullah hampir 10 tahun. Yang ketika Rasulullah akhir hayat tu dia muda lagi lah, mak dia bagi kepada Rasulullah untuk menjadi pembantu. Baik.
Katanya lagi apa dia? Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Abu Hurairah, Abu Juhaifah, Ibni Abbas, Abu Sa'id Al-Khudri, dan ini menunjukkan seolah-olah hadis ini hadis mutawatir. Ramai perawi utama dari kalangan para sahabat. Sangat tidak. Ia seakan menunjukkan ia adalah hadis mutawatir. Walaupun begitu, hadis Anas ialah yang paling kuat sanadnya. Qawi, yang paling aqwam, yang paling kuat lah. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Hammad bin Salamah daripada 3 orang gurunya, iaitu Qatadah, Sabit dan Humaid. Anas bin Malik pernah berkata, pernah berlaku kenaikan harga pada zaman Nabi SAW. Orang ramai meminta baginda SAW untuk menetapkan harga bagi baginda, bagi mereka. Jadi situasinya adalah di Madinah ketika itu, kita kena faham latar belakang di Madinah, ekonomi dipegang oleh Yahudi. Kita tahu ekonomi kiranya tokek-tokek besar, pemilik sumber perkara barang-barang asas kehidupan harian Yahudi yang kontrol di Madinah ketika itu. Jadi apa yang berlaku? Memang krisis jugalah. Memang ada krisis juga. Baik, kemudian apa yang berlaku adalah, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pernah berlaku kenaikan harga pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ramai pun pergi jumpa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menetapkan harga bagi mereka. Maka disebabkan Rasulullah ni presiden, perdana menteri, ketua menteri ke apa semua masa tu, maka semua pergi mengadu pada Rasulullah, ya Rasulullah, tetapkan harga, jangan ada permainan di situ, ya. Baginda sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, innallaha huwal musa'id. Sesungguhnya Allah itu penetap harga. Sudah. Rasulullah sebut, innallaha huwal musa'id. Allah adalah musa'id, fa'ilah, penetap harga. Al-qabid, iaitu apa dia? Yang maha menggenggam. Al-basit, yang maha membuka. Juga Ar-Razzaq, yang maha memberi rezeki. Maka dikatakan Rasulullah kata dia, wa inni la arju an alqa rabbi wa laysa ahadun minkum yatlubuni bimazlimatin fi damin wala malin. Aku berharap apabila berjumpa Tuhanku, tiada seorang pun yang akan menuntut haknya kepadaku berkaitan darah ataupun mal, harta. Yani Rasulullah, dam dengan harta ni biasanya dalam masalah muamalat. Dosa-dosa dalam isu muamalat, hak muamalat. Yang saya sebutkan banyak siri bahawa kita orang Melayu ni agak tak cakna dalam bab muamalat. Bab ibadah khusus cakna lah. Dosa, pahala apa semua. Tapi bab muamalat ni, hak jiran, hak adik-beradik, hak suami, hak isteri, hak anak. Yang ni kita kadang-kadang ambil mudah sikit. Tak perasan bahawa ia termasuk daripada dosa-dosa besar juga. Baik, siapa? Hadisnya sudah kita baca, kita tahu perawi utamanya adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan ramai lagi, tapi Anas yang paling kuat. Dan sekarang ni kita nak tahu siapa perawi akhir ataupun muhaddis yang meriwayatkannya, ya. Maka di antara kita, rupanya hadis ni adalah Sunan At-Tirmizi, ataupun setengah ulama memanggil Jami' At-Tirmizi, dua-dua applicable. Nombor 1314. Sunan Abu Dawud nombor 3451, Sunan Ibni Majah nombor 2200, dan lafaz yang digunakan dalam buku ini adalah lafaz daripada riwayat Tirmizi. Kadang-kadang ada sedikit dia panggil ziyadah, penambahan ataupun pengurangan, ataupun lafaz bil makna dia panggil. Maksud sama tapi lafaz sedikit berbeza. Itu biasa dalam periwayatan hadis, ya. Berbeza di antara para ulama. Baik. Ustaz Ahmad Saifuddin pun masuk juga. Bukan Ahmad Saifuddin mana ni? Saya berdebar sebab tu saya tak share. Lepas tu saya malah share merata kali. Masuk tutup guru ni masalah. Baik. Ustaz, meriah Ustaz. Itulah. Cik Siti ada, Cik Siti. Baik, katanya lagi apa di sini, hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud, At-Tirmizi dan Ibni Majah. At-Tirmizi berkata hadis hasan sahih. Jadi jelaslah pada Imam At-Tirmizi hadis ini hadis yang makbul, kuat, kategori yang terbaiklah. Tapi setengah orang telah menggunakan kalimah innallaha huwal musa'id.
Allah lah yang menetapkan harga. Tapi konteks nak guna tu macam mana? Adakah boleh guna kita lah, kita berniaga ya? Kita berniaga ke, kita ni orang pasar. Kita ikut dah naik harga kita di pasar Ramadan ni. Tengok orang ramai ni, rugi ni. Kena naik sikit ni, kena ada viral tu. Macam tu. Dia jual roti john ke, biasanya RM7. Barangkali dia tengok orang ramai ke macam mana, dia pergi naik. Dia pergi potong harga 7, dia naik 8. Ada orang rakam. La ilaha illallah. Tapi pada saya mungkin benda tu banyak faktor. Dia mungkin benda apa barang yang dia bagi pun lebih banyak pada orang lain, ataupun memang kawasan tu orang jual RM8 semua dia RM7, orang marah dia. Sebab dia RM7, orang lain RM8. Jadi tapi bila viral tu dah timbul satu persepsi lah. Baik, di sini tengok berbahasa fiqh sikit dah, hukum. Hukum ni fiqh lah. Apa hukum menetapkan harga tadi? Ulama daripada 4 mazhab bersepakat bahawa hukum penetapan harga pada asalnya adalah haram. Maksud menetapkan harga ni, hal ini demikian kerana manusia diberi kebebasan dalam menjual dan menetapkan harga barang jualan mereka. Asasnya begitu. Asas jual beli ni sama-sama setuju. Sebab tu ada orang pernah tanya, siapa dia ya? Ustaz mana ya? Dr. Zahrudin tak silap saya. Kan orang yang suka barang antik ni, barang lama, kadang-kadang barang tu dijual dengan harga yang tak masuk akal. Ataupun orang yang suka ayam, dulu dia suka ayam serama ni. Benda-benda yang kita kata, kalau kita tengok, kita orang yang tahu nilai ni, kita tengok apa benda tu. Tapi bagi orang yang minat, orang yang ni benda antik apa semua, lagi lama, lagi mahal, apa, dan dia jual dengan harga yang berlipat kali ganda. Jadi apa hukumnya tu? Sedangkan benda tu mungkin modal dia RM10 saja, ataupun dia jumpa je. Tapi bila ada orang tawarkan, jadi dalam kes tu tak ada masalah, sebab si pembeli tu redha, dia sendiri minat, dia yang offer. Saya tak nak jual. Saya kata bagi berapa pun tak nak. RM1,000, tak nak. Saya memang tak nak jual, saya nak pakai sendiri. RM5,000 tak nak. RM10,000 betul kan ni? Betul. Iyalah nak betul RM10,000. Maka diberilah RM10,000. Maka dalam kes tu, disebabkan pembeli tu memang sanggup, willingly, dia redha, tak ada masalah lah. Ada kira akad jual beli. Dalam isu ini, penetapan harga yang bersifat, kita kata kadang-kadang boleh menzalimi orang lain, peniaga-peniaga dan seumpamanya. Baik, kita tengok dulu apa yang dia kata. Mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahawa pihak kerajaan boleh menetapkan harga barang-barang yang diperlukan oleh orang ramai, terutamanya apabila para peniaga menaikkan harga barangan secara melampau. Pihak kerajaan, waliul amri, mempunyai hak menurut mazhab Hanafi dan Maliki menyelaraskan macam kita hari inilah harga shilling, supaya tidak berlaku manipulasi yang melampau. Kerana di sana ada banyak hadiran dalam bab Muhammad Ar-Rashid yang disebutkan bahawa khianat dalam perniagaan ini adalah satu benda yang diharamkan dan seumpamanya. Dalam keadaan ini, pihak kerajaan dibenarkan untuk menetapkan harga dan melarang peniaga menjual harga lebih tinggi. Apatah lagi barang-barang yang bersifat ribawi, dan ribawi ni maksudnya apa dia? Ada perbincangannya tu. Barang ribawi pula tak boleh dibeli secara ansuran. Emas, makan minum, beras, benda-benda ruji harian ni, benda-benda yang tak boleh diperhutang, dan juga perkara yang tak boleh dibeli secara ansuran. Itu kena maklum. Ini pun saya ingat ramai orang tak maklum. Bila kita bagi tahu emas tak boleh beli secara ansuran, mereka celik mata. Tak boleh. Dia macam terkejut. Ramai pun Ustaz. Ramai pun buat beli emas secara ansuran. Apa semua kan. Ya. Bila sebut balik, sebab tu saya bagi tahu Ustaz Mustafa Suki, sahabat saya sebelah rumah ni, dia baru buat satu buku 40 hadis dosa-dosa besar dalam muamalat. Dan memang saya perasan, atas saya sendiri pun bila kita mengaji dalam bidang usuluddin, tidak terdedah lebih sikit dalam muamalat, maka benda-benda begini menjadi satu, kita kata, satu maklumat yang agak janggal lah, jangan jumpa. Tapi saya minat dengan kuliah Ustaz Ma'isir Rahman daripada Toko Pasir Gudang daripada Johor. Dia ada CD, banyaklah CD tentang dosa-dosa dalam muamalat. Dalam itulah dia syarah panjang yang barulah 3-4 tahun ni pun saya pun baru, emas tak boleh. Maksudnya dia barang ribawi, konsep barang ribawi. Bahawa ada barang, kita kan dulu kampung kan, ibu hantar kat kedai, bayar ansuran dekat
beli makanan beras, gula apa semua, beli daging, beli ayam. Rupa-rupanya dia ada kategori-kategori barang-barang ribawi itu yang memang tak boleh diberi sama ada secara hutang ataupun secara ansur. Sebab dia bukan kereta, rumah apa semua, dia ada kategori dia. Jadi dalam bab ini saya secara peribadi saya rasa ramai lagi orang kita yang tak terdedah ya dalam bab 5 apa semua pun termasuklah. Baik, balik pada perbincangan kita. Dalil mereka ialah kaedah fiqh yang menyatakan tidak boleh menyakiti dan disakiti. Ini ada kaedah qawaidul fiqhiyah. Itu kaedah ya. Tak gaji tambah. Nanti you penuhkan ya? Tak, ada yang jadi penuh. Yang kerja Oh, dia tertekan dia. Dia boleh kat Liza. Dalam keadaan ini pihak kerajaan okey, pandangan ini difatwakan oleh ramai ulama semasa. Dan itulah barangkali yang dipraktiskan di negara kita. Dan satu lagi amazingly dalam muamalat perbankan, produk perbankan di Malaysia, kita sangat tidak bergantung pada mazhab Syafi'i. Siapa yang berada dalam perbankan, bidang perbankan Islam, mereka perbankan Islam dan fatwa-fatwa berkaitan dengan perbankan, ya, produk-produk ni, mereka akan maklum bahawa kita tidak terikat langsung dengan mazhab Syafi'i sebagaimana ibadah harian ataupun yang diwar-warkan selama ini. Bahkan kadang-kadang kita akan nukil para inilah apa penasihat kewangan apa semua ni, kadang-kadang mereka akan nukil pandangan-pandangan ulama yang ganjil. Bukan ganjil maksudnya dia tak masyhur. Tapi itu tak ada pandangan. Itu menarik ya. Dan orang yang sama marah kita tak nak fokus pada mazhab Syafi'i versi Nusantara ni. Orang yang sama juga kadang-kadang menjadi penasihat bank yang mereka juga menerima pelbagai fatwa dalam urusan perbankan itu. Kelakar ya. Contoh dalam mazhab Syafi'i ya, rukun jual beli apa dia? Penjual, pembeli, akad jual beli dan barang jual beli. Maksudnya kalau tidak ada akad, saya jual, saya beli, macam tak sah lah. Bahkan ada pandangan mazhab Syafi'i menyebutkan tidak boleh jual beli dengan orang bukan Islam. Lagu mana tu? Bahkan disebutkan tidak sah jual beli kalau yang jual beli itu orang yang belum akil baligh. Lagu mana tu? Nasib baiklah ada pandangan mazhab-mazhab lain yang kata tak ada masalah asalkan benda tu jelas gini. Ada. Dalam masalah apa nama 4 tadi. Lepas tu hari ni kita beli online, nak angkat jual beli dengan siapa? Saya beli ya Shopee, Shopee berkata saya jual. Mana ada. Tapi keseluruhan proses itu sudah menggambarkan bahawa kita sedang akad. Of course lah kita jual, kita bagi, kita transfer duit, dia bagi. Itu sudah satu proses akad lah tu. Gitu. Kontrak. Satu-satu mutual understanding dia panggil. Dia seumpamanya. Baik. Pandangan ini tidak menyalahi kandungan hadis di sebelah. Rasulullah SAW enggan menetapkan harga kerana pada masa itu para peniaga tidak melakukan kezaliman. Kerana pada zaman itu sebagian besar daripada peniaga itu sahabat Rasulullah yang terdidik, yang mendapat tarbiyah Rasulullah. Yahudi ini tidak mendominasi dah. Selepas Islam, Rasulullah sudah pecahkan monopoli ekonomi orang Yahudi. Dia ada dalam dia punya piagam Madinah tu. Hari ni orang Islam niaga, esok orang Yahudi. Macam mana adalah kaedah dia tu, menarik ya. Dan akhirnya menyebabkan monopoli orang Yahudi terpecah. Sedangkan Yahudi ni sangat gila dengan riba. Yahudi inilah yang Allah Ta'ala istihar perang pada riba zalim pada orang ni. Yahudi dah punya cerita ni sampai hari ni pun. Perbankan-perbankan yang ada di dunia ni Yahudi punya cerita lah. Mereka nak kaya cepat ni, bagi pinjam RM10 kena bayar balik 100. Bunga 100%. Itu ceritanya. Macam alung apa semua. Itu sistem dia. Betul begitulah. Jadi banyak orang di Madinah ketika itu, Arab, Aus dan Khazraj, berhutang dengan Yahudi. Sampai tergadai tanah, sampai gadai apa semua. Hatta anak-anak mereka pun diserahkan pada Yahudi masa itu. Bila tak mampu bayar. Itu turunnya ayat la ikraha fiddin qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. La ikraha fiddin tu secara umum orang ambil, jangan paksa masuk agama keluar agama. Sebenarnya konteks ayat tu tengok tafsir Al-Azhar ya, adalah berkaitan bila ramai Aus Khazraj masuk Islam, sedangkan orang Arab Madinah ketika itu Aus Khazraj
ada yang bagi anak mereka kepada Bani Israel Yahudi ni untuk dibesarkan. Kerana tadilah isu hutang apa semua. Dan sebagainya bagi kerana mereka melihat Yahudi ni bijak, banyak maklumat, orang pandai, jadi dia bagi anak dia untuk dibesarkan, khidmat dengan Yahudi. Tapi bila anak tu besar, anak tu dah jadi macam Yahudi lah. Walaupun cakap Arab apa semua, dia macam Yahudi. Jadi ketika mereka masuk Islam, masa Rasulullah dah pindah ke Madinah, bila mereka masuk Islam, mereka naklah anak mereka masuk Islam. Maka Rasulullah turunlah ayat dikata, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Kalau anak kamu nak masuk Islam, maka dia masuk. Kalau dia tak nak stay dengan cara Yahudi tu, tak boleh buat apa. Kamu jangan paksa. Mereka pun dah besar. Mereka pun dah hidup dengan Bani Israel dan seumpamanya itu. Itu asalnya ayat la ikraha fiddin tu. Tapi kita guna ayat tu macam-macam lah. Orang politik guna cara dia, orang berniaga guna cara dia. Habis guna ayat Quran tanpa konteks yang sebenar. Baik. Apa yang berlaku adalah setelah monopoli bisnes itu bebas, makanya kebanyakan pembisnes ataupun niagawan di Madinah ketika itu adalah daripada kalangan para sahabat. Jadi sahabat ni siapa dia? Abdul Rahman bin Auf, Abu Bakar sendiri, Umar sendiri, itu semua peniaga-peniaga tu. Umar, Abu Bakar bahkan kemudiannya Abu Bakar ni ketika jadi khalifah tu masih bawa ni nak pergi berniaga di pasar. Ya saya. Ya. Jangan kata-kata jangan buat. Makanya bila Umar tengok Abu Bakar nak pergi berniaga, yalah Umar tanyalah nak mana kan. Dia kata nak pergi berniaga. Kamu Amirul Mukminin dah ni, nak berniaga apa lagi? Dari situlah Umar bagi cadangan, Amirul Mukminin ada gaji tetap, ada ujurah tetap. Sebab orang nak cari selesai masalah, nak pergi perang apa semua, dia nak berniaga. Dia kata, aku ada Nabi ni, nak kena selesai ni. Nak sara. Bermula situlah Umar berijtihad mengambil duit Baitul Mal untuk kecukupan, yakni khalifah, untuk tidak mengganggu pentadbiran atau urusan umat Islam dan seumpamanya. Ya saya jangan nak kacau ni. Baik, seterusnya katanya lagi apa dia? Jadi antara sebab Rasulullah kata innallaha huwal musa'ir adalah kerana ramai niagawan hari itu tidak mungkin akan melampau-lampau dalam menetapkan harga. Kalau naik turun sikit lebih kurang itu, Rasulullah fikir pada ketika itu adalah satu benda yang ma'ruf, yakni pada ketika itu ya. Tapi kalau hari ini tak boleh tuan-tuan. Hari ini yang niaga ni bukan sahabat semua ni. kalau tidak ada penyelarasan oleh kerajaan apa semua, habis kita. Baik, seterusnya. Ayam dibeli ayam, kita beli ayam. Saya sekali beli 2 ekor. Anak ramai 5 orang. Jadi gigi beli hari ni RM40 ataupun RM30 2 ekor. Contoh ya. Esok pergi 40 lebih. Apa sah semalam hari ni lah. Last kali cari ayam kecil-kecil sudahlah. Biar banyak. Ya kakak. Kacau. Baik. Jadi maknanya jika berlaku kezaliman, pihak berkuasa berhak melakukan kawalan harga, terutama untuk barang-barang asas keperluan yang sangat diperlukan oleh orang ramai sebagaimana hari ini. Maka itu betul lah. Zaman Rasulullah, yang menyebabkan Rasulullah menyebutkan hadis tersebut adalah kerana situasi zalim itu tidak berlaku. Wallahu a'lam. Habislah perbincangan tentang Allah itu penetap harga. Jadi mana-mana orang tu pakai. Kalau tidak lepas, ada belakang lagi sekejap belakang dia ada. Kalau kata lepas ni kita pergi pasar, kalau kita pergi mana-mana kan, harga tinggi. Dia berkata, innallaha huwal musa'ir. Ni kalau saya ingat, kalau token-token Cina dia dapat hadis ni dia tempek besar-besar di pasar raya dia. Ya? Nabi SAW bersabda, bukan main. Dia. Tak KJ ada pandangan kan Ustaz KJ? Ada tambahan kan? Ada teruskan. Baik kita sikit lagi ni.
Baik, seterusnya katanya di belakang tu dengan muka surat 16, okey, 14. Saya tidak pernah mendengar nama Allah Al-Musa'ir. Dalam Asmaul Husna tidak adalah yang kita nak baca, mana ada Al-Musa'ir, mana ada. Nah, dalam 99 Asmaul Husna yang saya hafal, kata soalan ini rasanya tidak ada nama. Bolehkah kita menyebut Allah sebagai Al-Musa'ir? Nama sekaligus sifatlah. Adakah Allah bersifat dengan sifat penetap harga itu? Nama Allah Asmaul Husna itu. Maka kata guru kami hafizahullah taala, kebanyakan ulama tidak menetapkan Al-Musa'ir sebagai salah satu nama Allah dalam senarai Asmaul Husna. Hanya sebagian ulama yang menetapkannya sebagai salah satu nama Allah berasaskan hadis di sebelah. Asy-Syaukani, Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah, ulama besar daripada mana Syaukani? Syaukani duri, Syaukani daripada Yaman. Dan dia dikatakan bermazhab apa dia? Apa Syiah yang paling dekat dengan Sunni tu? Allahumma salli Muhammad. Ustaz Khairi ingat tak? Allah tak ingat. Tak mari. Jadi dikatakan Al-Imam Syaukani tapi dia muhaddis daripada Yaman, dan mazhab dia paling dekat dengan mazhab apa nama Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala. Zaidiyah dah, Zaidiyah. Syaukani dalam Wan Syiah Zaidiyah. Zaidiyah yang ni, tapi bukan Zaidiyah hari ni, Zaidiyah awal. Zaidiyah awal tu dia betul-betul walaupun dia Syiah, tapi dia Syiah yang consider paling dekat dengan Sunni. Ada kompleks sikitlah. Dan Al-Imam Syaukani dikatakan daripada aliran itu. Tapi 100% Sunni, sama dengan Sunni. Cuma baik, Al-Imam Syaukani berkata dalam Nailul Awtar, kitab hadis dia, hadis ini mengandungi dalil. Hadis ini mengandungi dalil bahawa Al-Musa'ir ialah salah satu nama Allah walaupun tidak tersenarai dalam Al-Asma'ul Husna. Hal ini kerana nama-nama Allah bukan tepat pada Al-Husna saja. Sekejap ya. Dah urusan ni. Ini masalah banyak iklan. Baik, mana lagi kita? Baik, Asy-Syaukani, Al-Imam Syaukani kata apa dia? Imam Syaukani kata dalam Nailul Awtar, disebabkan hadis tadi, maka consider Al-Musa'ir sebagai salah satu daripada nama-nama Allah Azza wa Jalla. Sebelum beliau, yang disebut Al-Imam Syaukani rahimahullah, Al-Imam Qurtubi rahimahullah ta'ala menerima nama ini sebagai salah satu nama-nama Allah dalam kitab Al-Asna fi Syarhi Asma'ul Husna, Asma'ullahul Husna. Beliau berkata kenaikan harga ialah ketentuan dan pentadbiran Allah Azza wa Jalla. Dialah yang menaikkan dan menurunkan harga. Kenaikan harga adalah salah satu ujian yang cukup besar. Memang betul lah. Memang ujian betul. Kemudiannya salah satu sebab kenaikan harga ialah hama penyakit, kemarau, kekeringan dan perkara lain yang hanya berlaku kerana ketentuan Allah. Jadi dia punya circulation tu biasanya kenaikan harga berlaku, para peniaga ni naikkan harga bukan suka-sukalah. Mesti ada punca dia. Ia berbeza dengan hari ini. Hari ini berlakunya monopoli sebagai contoh. Orang yang monopoli telah kontrol harga. Dia naikkan harga, orang terpaksa beli dengan dia juga. Itu jahatlah, itu penyelewengan. Itu satu celaan dalam agama kita. Ada hadis khas yang mencela hal-hal yang demikian. Baik, selanjutnya menurut Al-Imam Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, Abdul Halim Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala, kenaikan dan penurunan harga memang berlaku atas kehendak dan kekuasaannya, yakni Allah. Akan tetapi, perbuatan manusia terkadang menjadi sebab peristiwa itu berlaku. Kenaikan harga sering berlaku kerana kezaliman manusia.
Dan penurunan harga sering berlaku kerana ihsan manusia. Baik. Kan ada kisah yang masyhur berkaitan dengan Uthman. Tapi itu wish Uthman bin Affan ke Uthman mana ya? Berkaitan dengan telaga tu, telaga air. Masyhur cerita tu. Yahudi jual air sebab Yahudi menguasai telaga-telaga air di Madinah. Tak silap saya Ustaz Maisha Drama pun pernah cerita. Saya ingat ni. Kita bila di Madinah ni, tadilah dah gadai harta apa semua. Mungkin berjudi ke, mungkin apa ke. Masa sebelum Islam kan. Jadi banyaklah ni lah. Tadi terpaksa pinjam duit dengan Alung. Alung zaman tu Yahudi lah. Yahudi pun bagi tak dapat bayar hutang balik. Gadailah apa harta yang ada, kebun ke apa semua macam ni. Maka antara bendanya adalah telaga air. Jadi bila telaga air ni semua Yahudi yang kuasai, contohlah di Madinah masa tu ada 10 telaga air yang menjadi sumber. Jadi sekarang ni 10 telaga air itu semua Yahudi yang pegang. Mereka ada association. Kita harga air satu timba 10 dinar. Jangan kurang, jangan lebih. Dia deal sama dia. Ini cerdik yang katanya Yahudi dan of course lah dalam konteks kita hari ni orang Cina lah yang ada association tu. Jangan lebih daripada harga ni kita jual. Dia boleh pegang harga. Orang lain tak ada barang tu, dia ada. Dia monopoli tu. Nah, dan apa yang berlaku adalah menyebabkan orang Madinah susahlah masa tu. Susah masa. Akhirnya salah seorang daripada sahabat Rasulullah SAW, betulkan saya balik ya, Uthman bin Affan ataupun ada Uthman lain. Wan ingat tak Wan? Sahabat saya Ridwan ni banyak maklumat dia. Nanti betulkan sama ada Uthman bin Affan ataupun Uthman seorang lagi Osman Affan Ustaz. Uthman Affan ya. Baik, terima kasih. Jadi Uthman telah menggunakan duit dia yang banyak harta apa semua tu pergi beli. Kebetulan Yahudi tu pun barangkali Uthman pergi beli dengan 10 kali ganda kan. Contoh modal dia beli 10,000 dinar. Uthman dia offer 100,000. Takkan tak nak. Sebab Yahudi ni sifat dia adalah mata duitan lah. Sangat-sangat penting kalau keuntungan apa semua. Pada dia untung lah. Dia dapat 100,000 ni. Apa yang berlaku kemudian, Uthman bin Affan bila dapat telaga tu apa dia buat? Dia jual balik ke? Dia wakafkan untuk umat. Bila wakafkan untuk umat, apa yang berlaku? Monopoli Yahudi sudah pecah. 9 orang lagi tu, 9 tokel lagi tak boleh nak pegang dah harga 10 dirham 10 dinar ataupun 10 dirham untuk satu cebok tadi. Maka mereka pun terpaksa turunkan harga sebab benda tu bukan benda ada modal. Benda tu benda kekal di situ, benda nature. Benda-benda yang Allah Ta'ala bagilah. Sungai, telaga kan, air dalam bumi. Kalau kata kena proses apa semua tu cerita lain. Ini benda jadinya diturunkan harga, turun harga. Maka kata Ustaz Maisha Drama, saya ingat saya dengar syarahan dia tu, dia kata itulah antara salah satu cara kita nak pecahkan orang Islam kalau guna dana wakaf, yakni zakat dana wakaf kita, beli ataupun ada kita punya keperluan asal itu sendiri, maka kita boleh pecahkan monopoli niagawan-niagawan lain yang bukan Islam dan akhirnya harga itu jadi relevan lah semua. Betul tuan-tuan rupanya. Kaedah itu sudah ditunjuk kepada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hebat. Contohnya apa dia? Okey. Yang saya nampaklah wallahu alam ini pandangan peribadi. Apa benda yang perlu di-strengthenkan bila kita tengok orang susah kita tengok bersamamu lah apa semua kampung kita semua. Biasanya mereka susah ni antara lain kerana tidak ada kemampuan bekerja. Kemampuan bekerja tu kerana sama ada dia memang sakit teruk kronik ataupun cacat atau mempunyai anak ramai yang juga tak sihat dan seumpamanya. Itulah. Maka biasanya mereka ni payah nak kerja apa semua ni jatuh kategori miskin teruk lah, bahkan mungkin fakir. Miskin teruk fakir. Dan layak menerima zakat. Tapi ada setengah orang dalam kategori ni dan ini dikritik oleh Dr. Mazhar, saya bersama Dr. Mazhar juga. Bila kita pergi hollow bantuan apa semua, kita tengok, anak besar elok. Tak ada sakit apa. Cuma dia selesa hidup macam tu. Di umur dia dengan foto, dengan apa semuanya. Jadi ni bukan miskin. Dia macam pilih untuk begitu. Ini sikap yang tak nak berubah. Bahkan anak-anak itu tidak ada sense of
rasa tanggungjawab nak kerja dan bantu mak bapak. Lebih selesa begitu. Sebab dia duduk gitu pun dia boleh makan juga. Bukan semua saya sebut tapi ni realiti yang mesti kita bahagi-bahagikan. Kalau betul mak ayah dia sakit kronik jantung apa semua kecimani gitu-gini tak boleh kerja, anak-anak tak boleh kerja, okey. Tapi sekarang ni anak-anak ni besar-besar tapi tak bekerja, duduk rumah, melepak saja, mak ayah pula mungkin sakit apa semua. Jadi kita tengok, elok ni sihat, kenapa tak kerja? Dia kadang-kadang orang macam ni, dia kerja sehari dua hari, dah dia berhenti, dia lari. Dia tak nak kerja. Sebab apa berlaku begitu? Selesa. Tak kerja pun boleh makan nasi juga. Bahkan apa berlaku? Bila pihak berwajib pihak kerajaan pihak kerajaan ke pihak zakat ke apa semua, pergi bina rumah baru kat dia orang. Bina rumah baru. Habislah 20,000, 3 bilik kecil lah, comel sedang elok, barulah. Pergi 2 bulan kemudian, rumah yang baru ni dah macam rumah lama yang tu kalangan. Jadi sikit sebanyak memang ada masalah mentaliti tu. Sebab tu setengah pihak dia ambil, dia kata sebab kalau anak 2-3 orang kerja, anak yang bertanggungjawab kita tengok budak-budak ataupun anak-anak yang bertanggungjawab ni, dia memang mak ayah dia sakit dan dia belajar bagus walaupun tidaklah pandai sangat tapi bagus SPM ada, tapi tak boleh teruskan belajar. Sebab apa? Saya kena kerja, mak ayah saya sakit, adik-adik nak belajar sekolah. Yang ni kalau jumpa kita bantulah sungguh-sungguh. Bahkan mereka ni sebab tu dalam kes ini dana ataupun kita kata perbelanjaan yang paling besar apa dia? Dalam masalah pendidikan dan juga masalah kesihatan. Jadi sebenarnya keperluan zakat wakaf ni adalah pada dua benda tu pada saya secara peribadi. Kalaulah si anak yang mak ayah dia sakit tak boleh kerja ni, dia itu ditanggung dari sudut mengaji free lepas SPM masuk universiti ataupun di sekolah, dan juga dia ni diberi peluang untuk kesihatan ayah dia tu ditanggung walaupun kosnya mahal. Tapi nak katanya maka sikit sebanyak boleh selesailah tanggungan dan dia boleh meneruskan pengajian dan seumpamanya. Itu secara umum lah, bukan semua, tapi sebahagiannya ada yang begitu. Ada yang mengambil kesempatan dan seumpamanya begitu sebab kalau saya tengok adalah ahli keluarga saya pun ada yang awal-awal susah kan, anak ramah, pakcik-makcik kita yang anak ramah, dia bekerja tak tetap. Tapi akhirnya anak-anak ni dididik dengan faham ada tanggungjawab untuk khidmat pada keluarga. Jadi masing-masing walaupun lepas SPM ada yang sama belajar, tak sama belajar, kerja stesen minyaknya, kerja di Tesco-nya, kerja di Carrefour-nya, di Nagoya-nya apa semua. Akhir sekali adik-beradik ni pakat bagi mak ayah 200 orang sebulan. Bukan banyak. Dan akhirnya mak ayah dia duduk di kampung walaupun sakit apa semua. Alhamdulillah ada pendapatan. Itu bila anak-anak yang walaupun tidak mengaji tinggi tapi faham perlunya mereka khidmat ataupun tolong bantu mak ayah mereka. Berbanding dengan yang memang duduk lepak je lah. Makan minumnya settle. Tuannya sehat. Kalau kata tak sehat, OKU tu kita faham. Dah seumpamanya. Baik, sikit sebanyaklah tambahannya itu. Baik, wallahu alam, habislah kita perbincangan hadis tentang innallaha huwal musa'ir, iaitu Allah itu sebagai penetap harga. Konteksnya zaman Rasulullah. Jangan duk bawa hadis ni pada zaman kita. Saya risau betul boleh hadis ni pada tukar-tukar bisnes ni, saya ingat menjadi hadis tema lah. Besar dia tempik nanti di dia punya produk. Baik. Disebabkan kita awal lagi, saya ingat bolehlah kita proceed pada hadis seterusnya. Pemuda Bani Tamim, pembawa panji Imam Mahdi. Itu dia. Ingatkah kita kontroversi beberapa tahun sudah, di mana ada individu yang mengulas bahawa Tamim itu ti tanah Mim Melayu. Untuk nak kata hebatlah orang Melayu kita ni. Bahkan lama sebelum itu, sudah ramai para ustaz jugalah yang menisbahkan Bani Melayu ni kepada kita ni sebenarnya keturunan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, daripada isteri ketiga dia yang bernama Qaturah. Itu memang ada dalam Al-Bidayah wan Nihayah, tapi sumber sebenarnya ada daripada Injil, daripada Alkitab Israiliyat. Saya ditunjuk oleh Profesor Madya Dr. Wan Muhammad Azam pensyarah perbandingan agama di UIA.
Saya memang duduk dengan dia lah, banyak buat kerja dengan dia. Dia tunjuk, inilah sebenarnya Qaturah ni. Dan ada pandangan yang menyebutkan Qaturah itu sebenarnya adalah Hajar, orang yang sama. Tapi ada setengahnya sebabkan riwayat itu masuk dalam kitab Jawi Melayu kita, maka mereka nisbahkan bahawa orang Melayu ini orang Arab, orang Yahudi daripada Sarah, orang Arab daripada Ismail, kan? Orang Arab, orang Yahudi daripada Siti Sarah, orang Arab daripada Siti Hajar. Jadi kita Melayu ni pada Siti Qaturah, jangan main-main. Aduhai, Padahal kita Melayu ni ada muka mamak, ada muka Tok Seh, ada muka apa lagi? Cinanya sikit, ada muka Jepun, ada Belaka. Orang Melayu ni tak ada sebenar. Melayu tu sendiri sudah sangat abstrak ya. Akhir sekali, pula tani macam-macam lah. Saya pun tak tahu saya ni Melayu apa tak tahu ni. Dah. Ada yang kulit gelap, ada kulit cerah, ada kulit kuning. Sebab kita ni dari dulu lagi di tengah-tengah. Antara barat timur. Jadi memang tempat pertempuran dari dulu lagi. Nah, ada yang Melayu tengok muka, mamak boleh bercakap Tamil elok ni. Yang ni nampak Melayu juga, tapi ada Al-Habsyi lah apa semua. Dia itu realitinya Melayu di Malaysia ni. Sebab itu Indonesia, orang Indonesia tak suka ya dipanggil sebagai orang Melayu. Sebab tu bahasa pun mereka tak panggil bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Orang Melayu di Indonesia ni di Kepulauan Riau Lingga, di belah Johor atas tu Melayu, dia mengakulah. Ustaz Abdul Samad apa semua tu Melayu. Kemudian orang Minang sebahagiannya mengaku Melayu, sebahagian tak, kami orang Minang. Sebab dialek dia lain. Tapi bila mari Malaysia, Jawa ke, Minang ke, Sunda ke, Melayu belaka. Sebab kalau tak jadi Melayu di Semenanjung di Malaysia ni, tak boleh cari makan lah mereka. Itu je cerita. Baik, tak ada isu. Sebab dulu sebelum merdeka, kita dengan Indonesia ni satu rumput lah. Dan Selat Melaka tu bukan pemisah, tapi jambatan yang menghubungkan. Dia boring-boring duduk belah sana, dia pun ambil sampan, dia kayu-kayu sampai ke Selat Melaka ke Johor ni. Yang belah ni pula boring-boring nak balik, tengok anak saudara pergi ke sana. Memang itu rumpunnya. Saya belajar dalam master dulu, teori sosio budaya Melayu. Sebab tu kita, sebahagian nama tempat kita, Kelantan, di sana ada Kilatan. Kita ada Malaya, di sana ada Tasik Malaya. Kita apa lagi? Banyaklah. Sekincan, apa semua tu mari dari sana. Maksudnya memang ada keberangkalian. Pergi mari. Baik. Jadi tanah ni Melayu ni mari daripada wahyu mana wallahu a'lam. Kita tak jumpa dalam hadis lagi, tak syarah mana wallahu a'lam. Kerana hakikatnya Bani Tamim tu memang ada sampai hari ini. Keturunan Bani Tamim tu di Mekah tu, di belah Arab tu memang ada. Dan biasanya di belakang mereka ada At-Tamimi. Bila sebut At-Tamimi tu memang Bani Tamim tu ada lagi. Anak beranak dia tu tak ada masalah apa-apa. Seperti begitu yang Melayu sawah matang, capur-capur jadi Tamim juga ni. Baik, kita tengok soalan dia tu. Soalan yang berbunyi, waktu kecil-kecil dahulu saya pernah mendengar seseorang mengaku dirinya sebagai pemuda Bani Tamim. Menarik. Dia mendakwa dirinya sebagai pembawa panji Imam Mahdi yang akan keluar pada akhir zaman. Sebab tu saya kata dulu, bila kita baca tentang ajar sesat ya, dokumen-dokumen rasmi daripada Jakir, daripada Jais sendiri, salah satu elemen yang sama dalam semua irsad ni adalah kemuncaknya Imam Mahdi. Sama ada dia mengaku dia Imam Mahdi, dia punya syekh tu, dia punya ketua tu, ataupun dia mengakulah dia pembantu ke apa semua, ataupun dia dapat watikan Imam Mahdi ke lebih kurang begitu lebih kurang. Dan semua itu memang doa ada dalam Syiah. Imam dua belah dia tu, yang kedua belah tu Imam Mahdi Al-Muntazar, yang raib dalam gua nak keluar atas bila-bila tu. Tu. Jadi termasuklah Al-Arqam pun Mahdi juga. Termasuklah Naqsyabandi Aliyah Nazim Haqqani, memang ada sebut pasal Imam Mahdi apa semua ni. Ada buku dia bahasa Inggeris banyak ada cerita mimpi sana putih. Mengangguklah. Jadi sebab itulah kita sungguh-sungguh sangat tak setujulah dengan apa yang berlaku tempoh hari. Kita bersuara, kita buat apa yang mampulah
sebab mereka bermain dengan permainan yang lebih tinggi lagi, maka kita terpaksalah bermain dengan mes. Sebab umat Islam tak mungkin akan setuju dengan mengarut itu. Umat Islam tak akan bersetuju di atas satu kesesatan, ya, yang jelas. Sebab apa jelas? Sebab memang termaktub dalam buku-buku dia, kajian-kajian yang dibuat jelas. Sebab tu bila diminta untuk berdialog apa semua, wakil mereka yang mengaku sebagai wakil utama, akhirnya tidak menyaut. Sebab dia tahu kalau berdepan akan ditelanjangkan satu-satu. Dia takkan ada jawapan untuk jawab. Sebab bagi dia terima kerana tu syekh dia. Dan kami terima bahawa syekh, bila syekh kami, betul ke salah ke, itu nombor 2 dah. Yang penting syekh kami ni adalah guru yang mursyid yang boleh kami gini-gini. Itu pegangan orang yang ikut apa dia? Tarikat biasanya begitu. Dia akal ilmu tu walaupun hebat, Profesor Dr. Maulana Punda pun, dia akan jadi nombor 2 dah. Yang penting, syekh kami ni ada kedudukan mulia. Ustaz kami tu, guru kami ni mulia. Mulia pada sisi dia lah mulia. Jadi bila dia mulia tu, yang lain-lain, nombor 2, nombor 3, nombor 4 dah. La ilaha illallah. Dia kata ni, syekh kamu mengaku, ni sebagai tentera Imam Mahdi ni, lagu mana? Tak apa, tu cerita lain. Dia kalau gitu, teruklah. Semua ajar sesat boleh amal. Begitu di Malaysia ni. Lepas ni semua ajar sesat boleh diamalkan. Dengan kaedah, asalkan tidak bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah. La ilaha illallah. Mana kita nak tahu, kamulah kita tetapkan bercanggah ke tidak. Jadi kita harapkan dengan sikit sebanyak usaha kita kecil-kecilan ini, adalah kesannya pada paling tidak keluarga kita lah untuk melihat benda-benda mengarut lagu tu tak mungkin boleh kita terima dengan sewenang-wenang. Baik, seterusnya lagi apa tu? Katanya ada hadis daripada Nabi SAW yang memberitahu perkara ini. Kini saya mula disedarkan bahawa tidak semua yang dikatakan hadis itu benar-benar hadis. Justru saya hendak bertanya kepada Ustaz, adakah terdapat hadis yang pernah menyebut tentang pemuda Bani Tamim ni? Adakah hadis tentang Bani Tamim ni? At the first place, ada ke tidak? Yang kedua apa dia? Kalau ada, statusnya apa yang kedua? Lepas status tu apa dia? Betul ke cara faham macam tu? Hakikat sebenar hadis tu maksud dia gitu. Dia panggil murad dalam bahasa Arab. Murad daripada badan uridu. Uridu saya. Tak. Benarkah keperluan atau kemauan hadis tu lagu tu? Konteks sebenarnya lagu tu betul ke begitu? Baik, jawapannya apa dia tu? Ada. Oh, ada. Menarik. Jadi yang kata Bani Tamim ni ada dalam hadis rupanya. Status riwayatnya sangat lemah. Pula. Ada. Dalam kitab hadis ada. Hadis palsu pun berlapak dalam kitab tu ada. Tapi lemah. Sangat lemah. Bahkan ada hadis, ada palsu. Macam orang tanya saya lah, ada tauliah ke tidak? Saya kata ada. Ada. Tapi jangan tanyalah negeri mana. Ada tak tauliah? Ada. Boleh tunjuk. Negeri mana? Jangan tanya. Itu hak saya. Baik. Bahkan yang kita ada tu tak minta pun. Hantar ke rumah dia bagi. Baik. Namun status riwayat sangat lemah. Terdapat sekurang-kurangnya 2 orang perawi yang lemah dalam sanad hadis tersebut. Ekoran itu, hadis ini tidak boleh dijadikan dalil untuk permasalahan hukum. Apatah lagi akidah yang wajib diyakini. Apa kaedahnya? Dalam masalah akidah hanya hadis sahih sahaja. Itu jelas tak? Bila dakwa Imam Mahdi apa semua ni, isu akidah ni isu fiqh, isu akidah lah. Benda ghaibiyat. Jadi kalau kita faham dah kategori itu, maka kita boleh tahu dah. Yang kita boleh tahu dah duduk letaknya satu-satu isu. Bila seorang ustaz dakwa, apa dia? Sekian. Okey, ni isu apa dia bincang? Isu fiqh. Isu fiqh tak apalah. Boleh lagi ada khilaf apa semua gitu begini. Khilaf muktabar, khilaf aula, khilaf tu khilaf ni. Bolehlah amal, tak ada isu lah. Walaupun hadis lemah sikit, tapi ada syawahid mutabaat. Gini-gini ni, para ulama fiqh, ulama mazhab kata sekian-sekian, boleh. Boleh tu sama ada boleh harus ataupun boleh sunat. Bolehlah kita belajar lebih lagi tu. Kita kalau boleh nak yang sunat lah. Yang confirm pahalanya sunat. Sunnah yang sunat. Dah, yang confirm dapat pahala. Tapi dalam masalah akidah, dia beza. Dia masalah ghaib ni masalah apa? Masalah ghaibiyah, masalah akidah ni. Jadi bila masalah akidah, sumber daripada mana? Apa status dia hadis kamu? Saudara. Dia mesti sahih saja.
Di sinilah kalau kita faham bab ni, ibu ayah sekalian, maka kita tak mungkin akan tertipu dan mudah terpesona dengan dakwaan ini. Orang ni boleh meraih, orang ni boleh berjalan, orang ni berjumpa Nabi, orang ni keluar cahaya, orang ni keluar aura, orang ni macam-macam. Dan akhirnya kita tahu ni bercakap benda gaib, tapi mu tak sana pada Quran hadis. Jadi tak mungkin kita akan mudah percaya kepada yang namanya perjalanan mimpi terakhir itu sebagai contoh. Tapi ramai lah percaya, ramai. Ramai yang dahagakan kasih sayang. Dia tak jumpa kelah asal doa amalan ni. Kita pun tak tahu macam mana nak ajak. Kalau dia jumpa tu, mungkinlah dia akan jumpalah sumber qala Allah wa qala Rasulullah SAW, memenuhilah jiwa mereka yang perlukan kasih sayang daripada wahyu itu. Akan tetapi masalahnya memerlukan pengorbanan. Kena tunggu lama-lama, kena ada buku, kena mengadap, ngatuk-ngatuk, kena dengar juga. Memang siapa sanggup. Bukan semua orang sanggup lah. Tapi kalau dengar gebang ni, dengar cerita ni, 2 jam tak rasa apa. Sekejap, saya ambil masa sikit. Oh, dia ni lain macam ustaz kita ni, ada ilmu power ni, ilmu dalam ni, ilmu. Aku boleh buat begitu. Tapi orang kita dia minat lagi. Dia minat benda sakti, ada benda pelik. Bila ada benda pelik itu hebat. Jadi hebat. Itu saya geram ya, saya kata orang kita ni duduk soho ilmu kebal lah apa semua. Semua yang duk kata kebal tu mati belakang. Lepas tu punyalah terbang sana, terbang sini, ilmu Melayu, ilmu hebat, ilmu hikmah mana. Last sekali kena jajah 500 tahun kepada penjajah. Sebab para penjajah mari dengan ilmu. Dia mari dengan ilmu sosiologinya, ilmu sastranya, ilmu psikologinya. Dia mari dengan ilmu sains, matematik. Dia mari dengan ilmu ketenteraan, teknologi. Maka menanglah mereka. Kita nak berjuang untuk main puja setan iblis. Nak kebalah, nak itulah, nak ini. La ilaha illallah. Sedangkan tu nenek moyang kita punya sains, dia panggil ethnoscience. Yang dia cipta bedil, yang dia cipta meriam. Tu bukan main hebat lagi. Bahkan penjajah dia ambil pula teknologi tu. Tapi dikaburi dengan benda-benda khurafat tadi. Guna betul dah, guna kerih. Tapi kerih ni kena begini. Tu dia. Last kali orang datang dengan pistol, orang datang dengan bedil. Benda bedil lah pada kerih. Kerih sakti macam mana pun. Kalau ada orang guna bedil, mestilah menangnya bedil. Itu saja kesimpulannya. Baik, sikit lagi. Ekoran itu hadis ini tidak boleh dijadikan dalil untuk permasalahan hukum, apalagi akidah yang wajib diyakini. Jelas faedah yang mesti kita ingat sungguh-sungguh. Kita faham akidah ni, kaedah ni, selamat kita daripada segala tipu daya atas nama agama. InsyaAllah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tabarani dalam Mu'jam Al-Awsat dan Al-Kabir menerusi sanad Kathir bin Ja'far daripada Abdullah bin Lahiyah. Abdullah bin Lahiyah ni kita tengok ulama hadis kritik dia sebagai orang yang banyak mencipta hadis palsu ataupun hadis yang tidak bermasalah. Nanti ada ulasannya di belakang. Daripada Abdullah bin Umar, daripada Nafi', daripada Ibnu Umar. Suatu hari Rasulullah SAW sedang duduk bersama kaum Muhajirin dan Ansar. Riwayatnya, Ali bin Abi Talib duduk di sebelah baginda dan Al-Abbas di sebelah kanannya. Berlaku pertengkaran antara Abbas dengan seorang lelaki daripada kalangan Ansar. Lelaki itu lalu mengucapkan kata-kata kasar kepada Al-Abbas. Lalu baginda mengangkat tangan Al-Abbas dan Ali. Baginda bersabda, "Sayakhruju min sulbi hadha hayyun yamla'ul arda jawran wa zulman. Wa sayakhruju min sulbi hadha hayyun yamla'u arda adlan wa qistan. Fa idza ra'aytum dhalik fa 'alaykum bil fata at-tamimi. Fa innahu yuqbilu min al-mashriq wa huwa sahib rayatil mahdi." Maksudnya akan keluar daripada keturunan orang ini, yakni Al-Abbas, suatu kaum yang akan memenuhi dunia dengan kezaliman. Tu dia. Soalan nak katanya Abbasiyah, dinasti Abbasiyah tu
Dinasti orang zalim. Ni ada berbau politik hadis ni. Sebab tu sekali dengar matannya, kalau orang biasa ulama hadis tahu. Ni hadis ada masalah ni. Ni hadis nampak bau politik kuat sangat ni. Nampak sangat anti kepada dinasti Abbasiyah. Dah. Baik. Kemudiannya dan akan keluar daripada keturunan orang ini, yakni Ali, suatu kaum yang memenuhi dunia dengan keadilan. Dia punya puji dia. Jika kamu telah melihat perkara ini berlaku, maka carilah seorang pemuda dari Bani Tamim. Ia akan datang dari timur. Dialah pembengang panji Al-Mahdi. Hadis ni siapa riwayat hadis? At-Tabarani dalam Mu'jamul Awsat dan Mu'jamul Kabir. Baik. Kata guru kami hafizahullah ta'ala, hadis ini sangat lemah. At-Tabarani mengulas, tiada yang meriwayatkan hadis ini daripada Abdullah bin Umar, melainkan Ibnu Lahiyah. Kathir bin Ja'far bersendirian, tafarrud dalam riwayat ini. Abdullah bin Lahiyah dan Abdullah bin Umar adalah dua orang perawi yang lemah. Al-Imam At-Tabarani riwayatkan hadis ini untuk nak kata dia sahih ke? Tak. Dia riwayat dengan sengaja untuk nak kata hadis ini tak sahih lah. Hadis ini lemah. Itu kita kena faham seni periwayatan hadis para ulama hadis ni. Hanya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ya, yang imam itu, dua orang imam ini syaratkan hanya hadis sahih. Jadi ulama-ulama lain dia masukkan juga hadis-hadis riwayat-riwayat yang tak sahih untuk tujuan yang spesifik. Yang tu seninya. Baik, sikit lagi. Selain bermasalah dari aspek sanadnya, hadis ini juga bermasalah dari aspek matannya. Adalah sanad ada perawi bermasalah. Matan dia teks tadi pun saya dah ulas sikit tadi, ada masalah juga sikit sebanyak. Mencela Al-Abbas depan Al-Abbas Rasulullah, bukan perangai lagu tu tuan-tuan. Tak ada Rasulullah cela sahabat dia, pakcik dia. Yang masuk Islam, yang bela dia, bila Rasulullah kata Al-Abbas ni sekian turunan jahat ni. Boleh ke begitu? Jadi tengok tu. Hal demikian kerana kandungannya seolah-olah merendahkan Abbas bin Abdul Muttalib, bapa saudara Nabi sendiri, Ahlul Bait, yang mana doa Al-Abbas telah diterima untuk tawassul. Para sahabat ni zaman Umar telah bertawassul dengan Al-Abbas untuk turun hujan, istisqa. Maka hujan turun. Karamah yang namanya Al-Abbas, sahabat Rasulullah yang juga pakcik dia yang juga Ahlul Bait. Jangan main. Nah, kemudian apa berlaku? Imam Nuruddin Al-Haythami. Imam Nuruddin Al-Haythami dalam Majma'uz Zawahid, Imam Mazhab Syafi'i, berkata, hadis ini mungkar. Yang ini mungkar, bukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi hadis yang terlalu teruk dia punya kualiti riwayat. Kerana Rasulullah SAW tidak pernah mengucapkan kata-kata yang buruk kepada seseorang. Terutama Abbas, bapa saudara baginda sendiri, yang dikatakan kembar bapanya. Seiras dengan bapanya Al-Abbas, dengan Abdullah bin Abdul Muttalib. Kemudian Rasulullah kutuk dia punya keturunan ni. Orang ni keturunan dia nanti semua zalim belakang. La ilaha illallah. Maka di situ jelas dah nampak ada masalah. Kesimpulannya, hadis ini tidak boleh dijadikan sebagai asas akidah yang mesti diyakini. Sesiapa yang berhujjah dengan hadis ini, maka itu menunjukkan kejahilan dirinya dalam ilmu-ilmu keislaman, terutamanya ilmu hadis. Macam ada ustaz kata, hadis yang dhaif boleh jadi sahih dan mutawatir bila mana ada banyak kitab riwayat. Tu kita kata memang bukan dari dia, memang wallahu alam dia mengaji ke tidak, terdedah ke dia tak minat ke dalam seni ilmu hadis. Tak ada ulama hadis kata begitu, tuan-tuan. Bila hadis lemah boleh naik taraf jadi hadis sahih, bahkan mutawatir. Sebab apa mutawatir tu? Sebab banyak kitab riwayat. Kitab ni ada, kitab ni ada. Habis tu kalau semua kitab riwayat, kitab tu semua kita hadis palsu, mana boleh begitu? Dia ada sistem dia. Sebab tu dalam bab ilmu hadis ni mesti balik kepada ilmu hadis juga. Ulama-ulama hadis juga. Walaupun dalam bab fiqh kita kena rujuk ulama fiqh lah. Ulama mazhab. Tapi dalam bab hadis nak tentu sahih tak sahih, maka kena balik kepada penentuan riwayat ulama-ulama hadis juga. Baik, akhir sikit lagi. Jika hadis tentang pemuda Bani Tamim tidak sahih,
Bagaimana pula dengan keutamaan Bani Tamim itu sendiri? Kalau tidak salah, saya pernah terbaca sebuah hadis tentang peranan mereka pada akhir zaman. Mohon Ustaz pastikan bangsa manakah yang dimaksudkan dengan Bani Tamim itu. Ini ada isu dengan tanah Melayu ni lah. Baik, adakah hadis keutamaan Bani Tamim? Bukan pemuda. Fatah ni pemuda lah. Ataupun syabab, dia ada dua istilah, fatah, syabab, tapi dia ada spesifik punya makna ya. Fatah tu apa konteks dia, syabab apa konteks dia, ataupun syubban jamak dia. Keutamaan Bani Tamim memang disebut dalam hadis-hadis sahih daripada Rasulullah SAW. Ada, rupanya ada hadis sahih tentang keutamaan afdaliyat, dia panggil Bani Tamim. Adakah Bani Tamim sini ni? Ada yang nama dia At-Tamimi di belakang ni? Kalau buh nama Tamim ataupun kicap Tamim, tak cik. Itu Tamim lain. Baik. Baginda mengatakan bahawa Bani Tamim akan menjadi sekumpulan manusia yang tegas menentang pasukan Dajjal pada akhir zaman nanti. Menarik. Sebab itulah ramai yang claim dia Bani Tamim ni. Sebab nak jadi tentera Al-Mahdi menentang Dajjal rupa-rupanya. Begitu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku terus mencintai Bani Tamim selepas mendengar 3 perkara yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang baginda. Baginda bersabda, hum ashaddu ummati 'ala Dajjal. Artinya mereka ialah umatku yang paling keras menentang Dajjal. Hadis siapa ni? Apabila zakat mereka dibawakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hazihi sadaqatu qaumina. Rasulullah kata ini zakat kaum kami. Satu pengiktirafan Rasulullah sangat meletakkan ada keistimewaan sikit Bani Tamim itu. Ini zakat kaum aku ni, kaum kita ni. Jadi satu, walaupun nampak lafaz biasa, bila mari daripada Rasulullah, dia something. Sebab Rasulullah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Baik, sikit lagi. Suatu ketika Aisyah memiliki seorang hamba perempuan daripada Bani Tamim. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "A'tiqiha fa innaha min waladi Ismail." Merdekakanlah ia, yakni hamba daripada Bani Tamim tadi, sebab dia ni seorang keturunan Nabi Ismail. Orang Arab kan? Pure Arab. Mengikut Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala dalam Fathul Bari, Bani Tamim ialah sebuah kabilah besar yang masyhur di tanah Arab. Susul galur nasab mereka bersambung hingga kepada Tamim bin Mur, bin Ud, bin Tabikhah, bin Ilyas bin Mudar. Yang ini bersambung pada nenek moyang Rasulullah SAW juga, anak cucu kepada Nabi Ismail AS. Setiap orang pada zaman Nabi mengenali kabilah Arab ini. Apabila disebut Bani Tamim, mereka tahu siapa yang dimaksudkan. Baginda tidak pernah berbicara dengan menggunakan kod-kod ataupun rumus-rumus tertentu. Sebab tu abjad, alif lam ha, alif Allah, lam malaikat, ha yang orang batiniah ada buat tu satu agama baru, kata Dr. Fattah Harun ya. Profesor Dr. Abdul Fattah Harun kata tu agama baru, agama huruf. Agama yang tengok agama ni dengan huruf. Islam tak begitu. Islam bukan 367 waktu bismillahirrahmanirrahim. Jadi siapa pakar nombor 67, siapa nak selamatkan motor dia kena curi, tulislah nombor sekian-sekian di motor sekian-sekian. Tak ada. Dalam Islam tak ada benda lagu tu. Benda-benda nombor, tangkal mangkal apa semua ni tidak ada. Tapi adalah dia panggil apa nama? Bukan ruqyah, dia panggil apa? Allahumma salli Muhammad, apa dia? Wafa. Wafa tu memang diharuskan, bukan sunat. Diharuskan ditulis pada kertas. Contoh ayatul kursi, contoh baby kita ya. Baby ni dia tak reti baca ayat kursi sendiri kan. Kalau dia reti baca, tak ada apalah. Termasuk sama tarah dengan Nabi Isa dah tu. Sebab dia baby ni tak reti, anak kita, cucu kita ni tak reti baca sendiri, maka kita ambil kertas, tulis ayat kursi, letak bersama dia bawah batal apa semua. Sebagai pelindung wafat. Itu diharuskan. Tak ada masalah. Tapi kita ni dah besar, tua, panjang, mati esok besar ni. Nah, kita boleh baca sendiri ayat kursi itu. Nak tulis pakai tangkal tempel di dinding, buat apa lagi ya? Itu maksudnya. Para ulama kata diharuskan untuk orang yang lemah, orang baru masuk Islam, semua ada gangguan syaitan iblis, nak jadi pelindung dia, boleh.
bagi orang-orang yang dalam kategori itu. Ni Maulana Abdul Hadi Yusof daripada di syarah tentang tafsir dia disebutkan, kalau ini saya ingat lagi ya. Jadi untuk kita yang dah besar panjang, elok boleh baca ayat kursi, ingat apa semua ni, bacalah 3 kali sebelum tidur, baca selepas solat baca. Insya-Allah selamatlah daripada segala benda-benda yang tak nampak tu. Insya-Allah, insya-Allah. Kalaupun ada lagi gangguan, dia tidak sekuat sebelum kita duk beramal dengan ayat-ayat kursi ni. Ada, dia mari. Benda tu ada lah di sekeliling kita, kita tak nampak dia. Tapi cara dia nak buat pada kita tu tidaklah sehebat kalau kita tidak ada perlindungan langsung. Gitu. Akhir sekali katanya di sini apa dia ni? Hadis ini memberitahu bahawa Bani Tamim akan ikut serta dalam pelbagai peperangan besar pada akhir zaman yang berlaku antara kaum muslimin dan pasukan Dajjal. Mereka bertempur dengan gagah berani dan tidak gentar. Mereka akan terus berlawan sehinggalah turun Nabi Isa yang akan membunuh Dajjal dan mengakhiri peperangan tersebut. Itu keistimewaan Bani Tamim. Bermaksud apa dia? Bani Tamim ni dia akan hidup, dia punya keturunan tu akan hidup sampai ke zaman Dajjal. Kita sekarang, kita boleh jamin ke anak cucu kita sampai ke zaman Dajjal? Wallahu a'lam, kita tak tahu. Mungkin satu ketika terputus dah kita punya keturunan. Wallahu a'lam. Tapi berdasarkan hadis ni, nanti kita akan tengok, ini menunjukkan antara kemuliaan Bani Tamim selain pada 3 yang disebutkan tadi, berdasarkan hadis Rasulullah sahih, mereka juga dijamin hidup sampai ke zaman Dajjal muncul. Dan mereka di pihak kebenaran, iaitu di pihak Mahdi yang menentang Dajjal. Jadi kalaulah na'udzubillah kita hidup lagi zaman tu, kita pergi carilah Bani Tamim. Karena untuk kita berada di pihak yang benar, tentera Islam yang membawa panji tauhid yang diredai Allah, tentera Mahdi, kita pergi cari Bani Tamim. Sebab apa? Sebab Bani Tamim adalah orang yang sudah dijamin oleh hadis Nabi menjadi tentera penentang pada Dajjal, laknatullah. Baik, kemudiannya katanya lagi apa dia? Ali Al-Qari, Mulla Ali Al-Qari, ulama besar hadis daripada India ni, berkata dalam Mirqatul Mafatih fi Syarhil Masabih, hadis ini mengisyaratkan bahawa Bani Tamim akan terus ada dan berkembang sehingga waktu keluarnya Dajjal, sebagaimana saya ulang tadi. Kesimpulannya, kata guru kami ini yang mulia hafizahullah taala, jika saudara ingin mendapatkan kepastian tentang hakikat Bani Tamim, ambillah pendapat yang dikemukakan oleh Ibni Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala tadi. Penjelasan ini sudah cukup untuk menjadi pegangan kita dalam mentafsirkan hadis ini. Adapun pentafsiran selainnya, saya berpendapat bahawa ia tidak boleh disahkan kebenarannya. Wallahu alam, apatah lagi ba ta itu tanah, mim itu Melayu. Tak masuk dalam book, tuan-tuan. La haula wala quwwata illa billah. Baik, habislah kita di situ. Air dah agak air dapur ni. Kelakarnya pagi tadi bangun-bangun nak sahur. Apa dia? Okay, habis masuk korang aja. Sahur air dengan roti je tadi. Tapi okey je, tak ada apa pun. Dia boleh pula dia habis kes masa tu. Mana kita tahu nak benda roik dah letong tu. Okeylah, ada soalan apa-apa kah? Saya tengok chat ni banyak juga. Ustaz, Ada. roti semalam. Roti semalam. Roti sisa. Ya, apa nama? Makin ke ada kek misal tadi. Kek misal. Oh, makan kat pisau dia. Oh, sahur kek misal. Baik, ada soalan apa ni? Oh, Tak apa tu? Ridwan Itu kita. Abdul Kifli ni, kawan start kot. Ya. Sabar baik ni. Assalamualaikum Ustaz, bukan bertujuan derhaka kepada Sultan. Derhaka dah ni, jangan main-main. Print screen ni kena tarik. Cuma apabila hal berkaitan akidah umat Islam ini sepenuhnya di bawah institusi beraja, sejauh manakah para mufti dan ahli ulama boleh berperan dalam mencegah? Begitulah. Jangan kita tak ingat dalam sejarah Islam pernah berlaku ajaran sesat Mu'tazilah berjaya mempengaruhi mempengaruhi khalifah dinasti Abbasiyah lah pada masa itu ya. Dan kemudian memang aliran Mu'tazilah menjadi aliran akidah yang mainstream. Tapi ulama dan Imam Ahmad bin Hanbal, ulama-ulama yang
tak setuju ni telah ditangkap, diseksa, bahkan dibunuh. Termasuk Imam Ahmad bin Hanbal yang diseksa, diwartan, duduk dalam penjara sehingga 3 orang khalifah. Nampak tak? Dalam buku baru Dr. Umar, Sejarah Teologi apa benda tu, dia cerita dengan detail perkembangan. Sebab itulah selepas zaman Mu'tazilah jatuh, golongan Hanabilah, golongan Ahlul Hasar wal Hadith, Ahlul Hadith wal Athar ni, mereka punya tegas kepada golongan so-called Ahlul Kalam, kerana Mu'tazilah ni pun termasuk Ahlul Kalam. Tapi Ahlul Kalam yang sesat lah. Sebab ada Ahlul Kalam yang Sunni. Itu kita kena faham pun kategori itu. Jadi dia punya respon disebabkan mereka dizalimi lama, 3 orang khalifah. Yang ke masa lebih kurang 10 hingga 20 tahun. Ditekan, dimasuk penjara apa semua. Tapi ada ulama yang tegar, tidak mahu mengalah. Ada ulama yang senyap, tawakuf, tak kata apa, sehingga menyebabkan Imam Ahmad bin Hanbal terasa hati. Kawan-kawan dia sendiri yang duk belajar dengan dia, guru dia sendiri tak backup dia. Sedangkan dia sanggup pergi penjara. Jadi dia terasa hati sehingga bila dia dah keluar, Khalifah bertukar, Ahli Sunnah naik balik, golongan Hanabilah jadi mainstream, dan Imam Ahmad bin Hanbal mendapat kedudukan mulia. Bila sahabat-sahabat dia ni mari, ulama-ulama besar hadis ni yang kita duk baca nama dia, yang hebat soleh ni, tapi bila melibatkan politik, dia pertimbangan jadi lain. Jadi bila dia datang balik nak jumpa dengan Imam Ahmad tak buka pintu. Sebab sikit sebanyak dia menderita, tak ada orang backup. Saya baca, wow. Kita baca kesolehan ulama, tapi mereka juga manusia yang kadang-kadang ada terasa hati, ada juga sikit sebanyak apa nama, dulu kau ambil ilmu aku tak backup langsung, kau guru, padahal yang aku duduk pertahan ni ilmu kamu lah. Tapi kamu bila ada ancaman daripada khalifah, ketenteraan, nak pukul masuk penjara, kamu tarik handbrake. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal, 3 orang lagi, ada yang bertegas, ada yang mati dalam penjara. Imam Ahmad bin Hanbal sempat hiduplah walaupun kemudian sakit teruk, tapi kemudian dimuliakan, bahkan aliran dia jadi aliran Arif Perdana. Jadi dia punya marah pada Ahlul Kalam, sampai kepada Ahlul Kalam Asy'ariyah yang Sunni pun dia gomong sekali, termasuk daripada golongan yang sesat. Itulah pertembungan sampai hari ini tak habis-habis. Panjang cerita dia melibatkan politik. Jadi bila orang sebut raja, sultan apa semua tadi, begitulah. Jadi kita harap satu hari Malaysia ni macam mana? Kalau nak terbuka sikitlah, Malaysia seluruh negeri akhirnya menjadi seperti Perlis gitulah. Jom kita pindah Perlis belakang. Negeri-negeri lain pun okey. Cuma dia bergantung pada siapa yang menasihatkan sultan, raja, siapa keliling tu. Golongan Mu'tazilah dulu gitulah, bila mereka berjaya menguasai dan dia lantik pegawai-pegawai itu semua golongan Mu'tazilah belakang. Jadi raja ni, sultan ni tak dapat akses kepada maklumat lain untuk buat perbandingan. Itu sahaja. Tambah-tambah kalau sultan itu bukan orang yang dalam bidang agama faham apa semua, dia just accept nasihat. Dan kadang-kadang nasihat yang sampai tu, ni geng-geng Mu'tazilah, geng-geng tu ni, mereka bukan saja lain masalah dengan kita, bahkan mereka nak ambil kuasa tuanku ni. Ya, lain macam. Kadang-kadang hukuman dibuat itu bukan kerana isu agama sangat, tapi isu yang sampai adalah mereka nak melakukan pemberontakan. Itu yang berlaku pada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ketika di Yaman, dia ditangkap, dirantai, dan dibawa dengan berjalan kaki sampai ke Baghdad. Dijumpa dengan apa nama khalifah, apa nama? Allah yang masyhur ni, khalifah bukan Ja'far, Harun Ar-Rasyid. Kerana dia dituduh sebagai, sebab dia keturunan daripada, ada kaitan dengan Muawiyah ibni Abi Sufyan. Soalnya dia ni orang yang berdendam dengan khilafah Abbasiyah. Sebabnya dia ni lebih pro pada Umayyah dulu. Kerana keturunan dia yang lebih rapat dengan Arab dan juga Ahlul Bait, apa nama, Asy-Syafi'i. Tu kepada Imam Syafi'i ni pernah jumpa dengan Rasulullah. Dia kanak-kanak pada zaman Rasulullah masih hidup lagi. Jadi bila berdepan dengan khalifah, khalifah tanya seorang-seorang, beratur ni, tanya seorang-seorang. Jadi bila sampai, dan setiap kali salah jawapan dibunuh atas dasar memberontak. Atas dasar nak memberontak. Bila sampai pada Imam Syafi'i, tanya nama siapa, dia kata Muhammad bin Idris. Kemudian, kenapa kamu nak memberontak? Dia kata, tuanku, saya tak ada pilihan. Saya memang dilahirkan daripada keturunan itu. Jadi saya dilahirkan daripada keturunan itu, adakah bermaksud saya automatically nak memberontak pada kerajaan aku? Maksudnya faham tak?
Bukan salah saya lahir daripada keturunan itu. Keturunan zaman yang berkuasa pada zaman Umayyah. Zaman-zaman dulu tu. Dan saya tak pernah pun gini. Dan ketika itu, ulama besar, mufti, Qadi Al-Qudah, Baghdad ketika itu mazhab Maliki, iaitu Muhammad bin Hasan Al-Shaybani, mazhab Hanafi. Muhammad bin Hasan Al-Shaybani dan juga seorang lagi tu, dia kena Imam Syafi'i. Dan dia telah menyelamatkan. Dia kata, Syafi'i ni, Muhammad Idris ni tak ada kaitan dengan pemberontakan, dia ahli ilmu, gini-gini, dibebaskan, bahkan kemudian mereka berdua berkawan, bahkan menjadi sahabat baik, jadi guru anak murid bahkan kemudian. Sebab itulah Imam Syafi'i kemudian telah berguru dengan aliran mazhab Hanafi melalui Muhammad bin Hasan Al-Shaybani di Baghdad ketika itu. Sebelum kemudian dia pergi ke Mesir untuk bawa mazhab dia dan seumpamanya. Nampak tak? Jadi permainan ni dia bukan permainan hujah agama dah. Permainan ini sekarang adalah permainan politik. Bagaimana kuasa politik, siapa yang boleh mempengaruhi sumber kuasa, waliul amri, akan menjadi arus perdana. Ulang dalam sejarah kita berulang-ulang. Bila Syiah menguasai Mesir, maka jadilah kerajaan Fatimiyah Syiah pada masa itu, yang kemudian digulingkan oleh siapa dia? Salahuddin Al-Ayyubi sebelumnya lagi. Panjang cerita, kisah yang luar biasa. Jadi kita ni fokus pada ilmu. Yang politik, bala sama ulama apa semua, itu masalah dia sama dia lah. Itu dia punya bergaduh, dia kritik dia lah. Cuma hari ni kita mengharapkan masyarakat sendiri celik. Kalau dah para ulama, orang yang berjawatan apa semua, tidak mampu, terkongkong untuk menyatakan kebenaran itu, maka masyarakatlah perlu mencari kebenaran dan menzahirkannya. Kerana apa? Kerana akhirnya bila masyarakat, sebab ada hadis Rasulullah menyebutkan tak mungkin umat Islam akan berijma' di atas kesesatan, tak mungkin. Sebab tu ada satu kes ya. Sahabat saya, Ustaz dengan pakar doktor juga ni. Dia tunjuk satu ritual oleh Nasyabandi Aliyah ni, untuk joget lah, mari zikir bla bla bla. Pada kawan dia ni bukan orang agama, bukan kaki masjid, kuliah apa semua, just solat, jaga begitu. Orang biasa sungguh. Kita ni kategori peminat ataupun orang yang belajar agama lah kita ya. Sikit sebanyak. Tapi dia kata kawan dia ni memang dia tahulah, dia balik rumah, isteri anak pergi shopping, balik semayang di rumah, masjid pun hari Jumaat saja mungkin. Tapi bila tunjuk video yang duk joget, menari, pusing apa semua tu, dia pun kata, ni pelik ni kau yang Nabi ajar ni, orang yang tak ada asal pun boleh rasa bertungang tu. Tapi kadang-kadang orang yang ahli ilmu apa semua disebabkan ta'assub tadi, disebabkan dia tertanam bahawa Tok Syekh dia ni satu insan yang cukup luar biasa di sisi Allah Ta'ala, maka dia tak salah begini. Baik. Apa lagi ni? Suara belakang kumpulan sesat tapi tiada dengan kualiti. Okey, kalau saya nak cerita sikit lagi lah, 5 minit Saya baru baca satu buku Christianity di Malaysia ala Melayu. Berkaitan dengan gerakan, rupa-rupanya yang kita tak tahu adalah apa dia. Ni memang saya bila baca pun terkejut lah. Kita tengok agama selain Islam di Malaysia, Kristian, Kristian, Hindu dengan Buddha paling besar Kita just tengok agama Kristian, agama Hindu dengan agama Buddha. Rupa-rupanya di bawahnya pecahan yang kata Kristian, Hindu, Buddha, dia bukan sekadar ada mazhab-mazhab yang sangat banyak. Ya bila dia mari, kita tengok satu je, dia Kristian. Sebenarnya dia Kristian apa? Tahu dah. Dia Kristian yang bersih ekstrim, yang bersih orang Kristian sendiri anggap adalah ajaran sesat. Sebenarnya Malaysia kita ni base kepada semua perkara tu. Daripada India, daripada China, daripada Taiwan, daripada Korea.
daripada US sendiri. Duk ada di Malaysia ni, Sabah Sarawak Malaysia ni. Kira-kiranya aliran-aliran sesat dalam agama Kristian, agama Buddha, agama Hindu, duk ada di Malaysia ni. Berkembang dengan pesat. Sebab apa? Sebab kita tidak ada undang-undang khusus tentang perkara itu. Tapi Singapura ada. Singapura, dia ada satu aliran rasmi Kristian, yang mana Kristian yang dianggap sesat, walaupun guna logo Kristian, tak boleh diamal. Dia ada harmoni religion apa benda begitulah. Maksudnya Singapura advance lagi daripada kita. Kita ada akta ajaran sesat untuk ajaran Islam sahaja. Yang menyebabkan semua ajaran sesat dalam agama lain duk mari kumpul di sini. La haula wala quwwata illa billah. Saya pun baru tahu tu duduk. Jadi sebab itulah kita tak perasan. Kita tengok logo cross, kita Kristian. Rupanya ni Kristian sekian harga. Ni sekian punya aliran. Ni yang ekstrim yang memang kata aliran yang sama dengan yang bunuh orang di Islam di New Zealand sebagai contoh. Ni Hindu yang bersih memang Modi hari ni yang memang anti-Islam, memang nak bunuh orang Islam. Itu ada ni. Tapi kita tengok Kristian, Hindu, Buddha saja. Jadi isu ni bukan isu agama Islam saja, dia isu di peringkat nasional lah, keselamatan negara. Dan menurut sahabat-sahabat saya, memang boleh kata pihak berkuasa kita lack of knowledge tentang perkara itu. Lack of knowledge. Tak ada kajian yang memperfull. Di sinilah kita nasib baik ada Ustaz Ahmad Ikram yang banyak buat video apa semua tu. At least kita, dia tulis buku apa semua tu dekat pada kita. 60 agama baru di Malaysia. Betul tu. Belum baca yang tu, dan modus dia lebih kurang sama. Kemuncaknya bahaya ajaran sesatnya apa dia? Dia boleh membawa kepada